Fenomena pelajar yang pulang membawa aliran tertentu seperti Wahabi. Dalam era globalisasi, ramai pelajar agama dari pelbagai negara, termasuk Malaysia, berpeluang melanjutkan pelajaran ke negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman dan Jordan. Negara-negara ini terkenal dengan pusat-pusat pengajian Islam yang menawarkan pendidikan yang mendalam dalam bidang agama, termasuk tafsir, hadis dan fiqh. Namun, ada juga yang kembali dengan pemahaman yang tidak selari dengan tradisi keagamaan yang selama ini diamalkan di negara asal. Sebahagian pelajar ini pulang dengan membawa fahaman Wahabi atau aliran-aliran tertentu yang menekankan tafsiran literal dan ketat terhadap ajaran Islam. Mereka seringkali melihat amalan-amalan tradisional di Malaysia seperti zikir berjemaah, tawassul dan ziarah kubur sebagai sesuatu yang menyimpang atau bid'ah. Pemahaman sempit ini menjadi lebih berbahaya apabila disebarkan tanpa memahami konteks budaya tempatan dan kepelbagaian pandangan dalam mazhab yang sudah lama menjadi amalan masyarakat kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemikiran mereka. 1. Pengaruh kurikulum dan silibus di negara Timur Tengah. Kurikulum di negara-negara seperti Arab Saudi dan Jordan seringkali memberikan penekanan kepada satu aliran pemikiran sahaja, seperti aliran Salafi yang sering dikaitkan dengan fahaman Wahabi. Ini menyebabkan pelajar-pelajar yang belajar di sana terdedah kepada tafsiran yang sangat literal dan pendekatan yang berbeza, berbanding dengan pendekatan yang lebih terbuka dan berlapis dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan di Malaysia. 2. Kekaguman terhadap guru-guru di luar negara. Pelajar-pelajar yang menuntut di luar negara seringkali merasakan bahawa ilmu yang diperolehi dari para syekh dan ulama Timur Tengah adalah yang paling sahih. Kekaguman yang berlebihan ini boleh mengaburi pandangan mereka terhadap nilai dan keabsahan ilmu serta tradisi yang telah lama wujud dalam negara sendiri. 3. Kurangnya pendedahan terhadap kepelbagaian mazhab dan pendekatan. Di sesetengah tempat pengajian, para pelajar mungkin hanya diperkenalkan kepada satu mazhab atau pendekatan sahaja. Ini menimbulkan sikap tidak toleran terhadap kepelbagaian pandangan, menyebabkan mereka pulang dengan pemikiran yang sempit dan tidak mampu menerima variasi dalam pendekatan beragama. 4. Kesukaran memahami konteks budaya tempatan. Apabila kembali ke negara asal, pelajar yang membawa pulang fahaman yang sempit sering gagal menyesuaikan diri dengan amalan agama dan budaya setempat. Mereka beranggapan bahawa segala sesuatu yang berbeza dengan ajaran yang diterima di luar negara adalah salah atau menyimpang. Tanpa pemahaman konteks, mereka mungkin menghukum amalan-amalan tempatan sebagai bid'ah atau sesat, tanpa memahami bahawa amalan-amalan tersebut mempunyai landasan sejarah dan hukum yang kuat dalam tradisi Islam yang lain. 5. Kehilangan identiti dan kebanggaan terhadap tradisi tempatan. Setelah bertahun-tahun belajar di luar negara, sebahagian pelajar pulang dengan persepsi bahawa segala sesuatu yang berasal dari dunia Arab adalah lebih autentik dan benar. Akibatnya, mereka mungkin kehilangan rasa hormat terhadap tradisi tempatan yang berakar pada mazhab Syafi'i dan tasawuf yang telah sekian lama menjadi tunjang keagamaan masyarakat Melayu. Kesan pemikiran sempit dalam masyarakat. Pemikiran sempit yang dibawa oleh pelajar-pelajar ini boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Antara kesan negatifnya termasuk 1. Perpecahan dalam kalangan umat Islam. Sikap yang mudah menghukum amalan tempatan sebagai bid'ah atau sesat menyebabkan umat Islam terpecah kepada kumpulan-kumpulan yang saling berseteru. Ini melemahkan perpaduan ummah dan menimbulkan perasaan tidak harmoni dalam masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kepelbagaian.
2. Menimbulkan kekeliruan di kalangan orang awam. Dakwah yang membawa pemahaman yang sempit boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat umum yang sebelum ini mengamalkan amalan-amalan tradisi tanpa rasa bersalah. Apabila amalan-amalan ini dicela sebagai bid'ah atau sesat, orang awam menjadi keliru dan tertekan, memikirkan sama ada mereka telah mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan agama. 3. Penolakan terhadap ulama dan institusi tempatan. Pelajar yang membawa pulang fahaman sempit seringkali meremehkan ulama dan institusi agama tempatan yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dan tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Sikap ini menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan kepada institusi agama tempatan dan lebih mempercayai individu-individu yang membawa aliran dari luar. 4. Kemunculan gerakan ekstremisme. Dalam beberapa kes, fahaman yang terlalu ekstrim dan literal boleh membawa kepada gerakan radikal yang tidak sesuai dengan budaya dan keamanan masyarakat setempat. Ini boleh mengakibatkan masyarakat yang pada asalnya aman dan harmoni menjadi tegang dan tidak stabil. Cara mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah perlu diambil. 1. Memperkasakan pendidikan keagamaan tempatan. Institusi pendidikan agama tempatan perlu diperkuatkan dengan memperkenalkan kurikulum yang lebih inklusif dan membuka ruang untuk perbincangan tentang kepelbagaian mazhab serta tradisi keagamaan. Ini akan memberi peluang kepada para pelajar untuk memahami bahawa Islam itu luas dan mencakupi pelbagai aliran dan pendekatan. 2. Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan konteks budaya. Pelajar yang hendak melanjutkan pelajaran ke luar negara perlu didedahkan kepada kepentingan menghormati dan memahami budaya serta tradisi agama di negara sendiri. Ini akan membantu mereka menyesuaikan ilmu yang diperoleh dengan konteks budaya tempatan dan mencegah pemikiran yang sempit. 3. Menerapkan sikap terbuka dan toleransi. Menggalakkan sikap terbuka dan toleransi dalam kalangan pelajar agama adalah penting bagi mengelakkan mereka pulang dengan pandangan yang terlalu tegas dan kaku. Ulama dan guru-guru perlu membimbing mereka untuk sentiasa mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan rendah diri. Bab ini telah membincangkan fenomena pelajar yang pulang dari luar negara dengan pandangan yang sempit, serta faktor-faktor yang menyumbang kepada pola pemikiran ini. Dengan memahami cabaran-cabaran ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan menyedari kepentingan pendidikan agama yang seimbang, yang tidak hanya menekankan ilmu, tetapi juga menghormati konteks dan tradisi tempatan. Bab seterusnya akan mengupas pengaruh negara-negara Timur Tengah dalam penyebaran ideologi yang menjadi salah satu punca utama kemunculan jahil murakab dalam masyarakat kita. Nantikan sambungan bab keempat dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudi menonton.